selepas ini kita akan jadi orang kaya, Kakanda. Betul tu Adinda. Ayahanda sudah mau mati. Kita boleh bolak segala harta ayahanda selepas ini. Tapi Kakanda, bagaimana pula dengan si Abdul Wahab? Adinda Abdul Wahab? Iya, Kakanda. Kita tidak usah beri kepada dia 1 sen pun. Kalau macam itu, Kakanda, baguslah. Kita akan jadi orang kaya. Kaya Adinda, kaya. Mahal sikit, Kakanda. Nanti ayahanda dengar, dia tak mahu beri kita walau 1 sen pun. Ya, betul. Oi, Kakanda berdua. Apa yang Kakanda berdua seronok sangat ni? Ayahanda sudah semakin tenang. Kakanda tidak mahu menjenguk ke? Marilah, Kakanda. Mari kita pergi jenguk ayahanda. Kakanda lihatlah tu, si Abdul Wahab. Bukan main. Perasaan bagus. Marilah. Anak-anak datang ayahanda. Anak-anak datang ayahanda. Anak-anak juga datang, ayahanda. 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 Kalau ayahanda mati, siapa yang akan mewarisi semua harta ayahanda? Mengapa Kakanda terlalu biadab ya bertanya soal itu di hadapan ayahanda? Ini bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kakanda berdua cuma ingin tahu saja. Kakanda juga memang sama. Kakanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi berpakat-pakat. Demokrasi terpimpinlah. Ingat Adinda tidak tahu. Sudah. Anak-anak berdua ni, dari kecil sehingga dewasa, tidak henti bergaduh. Tidak ubah seperti anjing dengan kucing. Jika ditakdirkan ayahanda meninggal suatu hari nanti, semua harta ayahanda akan berikan kepada Kakanda Abdul Wahab, kerana dia merupakan anak sulung. Seterusnya, Kakanda Abdul Wahab lah yang akan membahagikan harta-harta ayahanda itu kepada Adinda Abdul Wahid dan Adinda Abdul Wahab. Ayahanda, menurut keterangan Dr. Zain, ayahanda perlu dihantar ke hospital sekarang juga. Hospital? Ayahanda tidak mahu ke hospital. Adinda bukan tidak tahu. Ayahanda tidak mahu ke hospital. Mengapa dipaksa? Benar Adinda, tidak usahlah memaksa ayahanda. Jikalau ayahanda tidak dibawa ke hospital, ayahanda akan mati. Kakanda berdua memang suka bukan kalau ayahanda mati? Kakanda berdua boleh memboleh harta-harta ayahanda. Diam! Jika anak-anak ingin bertengkar sangat, anak-anak pergi keluar! Keluar! Ayahanda! Anak-anak Abdul Wahab. Anak-anak Abdul Wahid. Ayahanda! Ya. Cuba Adinda perhatikan. Nama Kakanda berdua saja yang ayah sebut. Nama Adinda, ayah langsung tidak sebut. Itu tandanya Adinda merupakan anak yang durhaka. Ayahanda telah berselamat dikebumikan. Tujuan Kakanda memanggil Adinda berdua kemari adalah untuk membincangkan mengenai pembahagian harta yang ditinggalkan oleh Allahyarham ayahanda kita. Segala wang tunai yang ada di dalam bank akan diserahkan kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak uang ayahanda itu? Oh, banyak! Dalam lingkungan RM4.500.000. Wah, banyaknya. Adinda setuju. Ya, betul. Segala ladang-ladang
estate, ladang lumba kuda, kilang-kilang, rumah-rumah sewa akan diberikan kepada Kakanda. Berapa jumlahnya tu? Oh, tidak begitu banyak. Hanya 5 juta ringgit sahaja. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Ya. Bagi Adinda Abdul Wahab pula akan diserahkan rumah yang indah lagi permai ini kepada Adinda Abdul Wahab. Rumah yang macam muzium ini ya. Keputusan Kanda memang adil, memang bijak. Kanda berdua memperoleh 5-6 juta setiap seorang. Namun Adinda hanya mendapat rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun ini. Ini tidak adil. Jikalau hendak diikutkan, Adinda 1 sen pun tidak layak dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. Ya, Adinda kan tahu yang ayahanda tidak suka pergi hospital. Kenapa Adinda sebutkan pasal hospital? Ya. Oh, sebut tentang hospital saja, semua harta kena potong ya. Adinda tidak sangka Kakanda mempunyai hati yang sangat busuk. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta ini. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Jika Adinda mahu meninggalkan rumah ini, Kakanda akan berhentikan pembantu rumah ini. Biar dia tinggal di sini. Biar dia buat rumah ini macam rumah dia sendiri. InsyaAllah, satu hari nanti hamba akan pulang. Pulang dengan membawa kemenangan. Sombong. Kakanda, hal serupa ini bolehkah Abdul Wahab membawa ke mahkamah? Tidak boleh, Adindaku. Kerana Allah yarham ayahanda kita tidak membuat perjanjian hitam dan putih. Benarkah Kakanda? Kalau macam itu, Kayalah kita. oh Tuan Penasihat Kasim Patalan, sila duduk. Baik, terima kasih. Mengapakah Tuan Segaraga memanggil saya kemari? Begini ceritanya Tuan. Perniagaan saya semakin hari semakin merosot. Hutang makin banyak. Kerana itulah saya panggil Tuan kemari. Kerana saya ingin meminta maaf fikiran. Apa yang perlu saya lakukan? Oh, itu sangat senang. Senang? Saya ada fikir mahu mati. Tuan bilang senang. Dengan apa cara boleh senang? Bukankah Tuan tahu bahawa Allah yarham Ismail Ulam Raja telah meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahab? Kahwinkan sahaja anak Tuan kepada mereka. Kahwinkan anak saya? Ini bukan mahu beri senang. Ini saya boleh jatuh muflis. Ini untungnya sangat besar. Untung? Dengan jalan apa boleh untung? Bijak. Tuan memang orang yang bijak. Otak Tuan nombor 1. Mengapa saya tidak fikir dari dahulu? Selepas ini, saya pulang ke rumah. Saya berpakat dengan anak-anak saya. Jika perkara ini berhasil, saya akan berikan Tuan 20%. Baik, esok juga saya akan siapkan kontraknya. Terima kasih Tuan. Sama-sama Tuan. Anak anda Hamidah, Rafidah, dan Gasidah. Esok, anak anda Hamidah, kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Anak-anak Rafidah, kamu pergi ke kedai Abdul Wahid. Dan kamu Gasidah, kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Gunakan kecantikan kamu semua untuk memikat hati mereka hingga tertawan. Anak anda tidak mahu ayahanda kerana anak anda benci akan Abdul Wahab. Ini adalah perintah daripada ayahanda.
Engkau ini main sahaja. Aku ajar engkau berdiri, engkau tidak tahu juga. Kalau kucing itu kucing sahajalah. Siapa pula yang mengiau ini? Cik Hamidah Segaraga. Jemput masuk Adinda. Dinda datang nak beli kucing. Adinda pilih sahajalah kucing mana yang Adinda mahu. Dinda nak beli kucing yang boleh berdiri. Jikalau Adinda mahukan kucing yang pandai berdiri, Kakanda akan hantarkan semuanya kepada Adinda. Dinda nak beli kucing yang pakai songkok. Kucing yang pakai songkok tiada di sini. Tetapi orang yang pakai songkok belum ada yang punya. Kucing itulah yang Dinda cari. Kenapa tidak beritahu awal-awal? Sayang, jangan pegang, dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Esok Abdul Wahab datang. Kakanda Abdul Wahid. Oh, Adinda Rafidah Segaraga. Kemari Dinda, kemari. Wah, manisnya Adinda Rafidah Segaraga. Lama kita tidak berjumpa. Kakanda Abdul Wahid, sejak pertemuan kita pada malam itu, Adinda sikit pun tidak dapat tidur. Asyik teringatkan Kakanda sahaja. Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tidak kenyang, mandi tidak lena, tidur pun tidak basah. Pendek kata, seminggu dua ini serba tak kena. Macam kapal nak masuk dok. Kanda boraklah. Tidak akanlah Kanda ingat pada Adinda. Misai pendek tidak bercahaya, ibarat kuda hampir mati. Jikalau Dinda tidak percaya, belahlah dada, ekstrilah hati. Jikalau kaki tersadung batu, jatuh selalu tersembam di tanah. Orang lelaki memang begitu, sumpahnya selalu, tunainya tidak pernah. Kaki bukan sembarang kaki. Kaki dipesan dari Egypt. Lelaki bukan sembarang lelaki. Ini lelaki Abdul Wahid. Jikalau burung merpati sudah terikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekas-lekaslah masuk meminang. Masuk meminang? Hoi di sana. Amboi, cantik bahasa. Apa di sana mahu? Saya di sini mahu membeli kedai ini dengan awak sekali. Berapa awak mahu jual? Oh, beli ya? Sudahlah, pergilah balik. Saya tidak mahu balik. Kenapa? Bapa awak hantar awak kemari, suruh memikat saya di sini lah. Ya, ayahanda saya menyuruh saya kemari untuk memikat awak. Tetapi hakikatnya, saya tidak mahu langsung tengok muka awak. Cakap lawa konon. Apa? Awak fikir muka awak banyak cantik? Kalau macam muka awak itu, saya di sini sanggup jadi bujang lapuk tau. Muka awak itu. Sekali saya petik 10 yang datang tahu. 10 yang datang? Kalau 10 yang datang sudah berjanggut macam mau mati, buat apa? Assalamualaikum. Tuan Sadiq, tabahkan hati, teguhkan semangat. Cakap dengan jelas dan jangan takut. Baik? Baiklah. Sila duduk. Mana dia anak anda Abdul Wahab? Oh, Abdul Wahab.
menjalin persaudaraan dengan kami. Dia sudah jatuh miskin. Hartanya semua habis dijoli. Apa hajat anak anda? Mari. Begini Tuan Hamba, kami berdua sudah tertarik kepada anak-anak Tuan Hamba, Hamidah dan Rafidah. jika boleh, kami berdua ingin memperisterikan anak-anak Tuan Hamba. Boleh, apa salahnya? Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Begini syaratnya. Tuan hamba boleh kahwin dengan anak-anak hamba. Tetapi Tuan hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan hamba marah, Tuan hamba berdua akan dijual. Dan segala harta benda Tuan hamba rampas. Setuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baiklah, silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual. Dan semua harta kita akan dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah. Sebab Hamidah dan Rafidah sangat cintakan kita berdua. Jadi, Dinda jangan takut. Kita tidak akan dijual. Kalau begini, boleh kan tak? Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke tempat lain. Kalau kita marah pun dia tak tahu. Ya, itu betul. Sekarang, jadi atau tidak? Jadi, Mari. hamba setuju. Bagus, kalau sudah bersetuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Okay? Dinda pulang. Sekarang saya pulang. Anak Tuan Sadiq Sigaraga. Dulu awak di sana katakan sekali petik 10 yang datang. Kenapa awak datang ke sini? Yang ada lelaki lain? Awak, saya datang ke sini bukannya disebabkan saya tergila-gilakan awak. Saya mahu memberitahu abang-abang awak itu akan dijual. Kena jual? Biarkan mereka. Ini berita gembira. Awak di sana, awak kena ingat bapa awak itu penyamun, abang di sini pula penyangga. Sudah jadi satu cerita. Si penyamun jual si penyangga. Saya sungguh menyesal datang ke sini. Jika saya tahu, saya tidak akan datang ke sini. Jika awak tidak mahu lihat muka saya, awak boleh pergi balik. Menyesal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong tuan? Baiklah, nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Adakah tuan anak kepada Allahyarham Ismail Ulam Raja? Benar? Boleh saya melihat surat keterangan tuan? Oh ya, ini pasport saya. Ya, surat keterangan ini benar. Sebelum Allahyarham Ismail Ulam Raja meninggal dunia, beliau telah menyerahkan sebahagian besar hartanya kepada tuan hamba. Harta? Mana ada lagi tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang ada di dalam negeri. Ini harta yang ada di luar negara, seperti di Arab Saudi, Pakistan, Turkistan, Afghanistan,
dan banyak lagi di negara-negara Asia yang lain. Oh ya? Berapakah tafsiran harta-harta tersebut, Tuan? Dalam lingkungan 15 juta ringgit. 15 juta? Ya. Jika Tuan mahu menguruskan harta-harta ini, Tuan boleh uruskan. Tetapi, jika Tuan mahu saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh? Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Oh, boleh. Sudah tentu. Ini dia. Terima kasih. Tuan Sulaiman Akhlakan. Ya, Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan. Baik, sama-sama Tuan. Oh, Assalamualaikum Tuan Sadiq Sigaraga. Waalaikumsalam Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh tertarik dengan anak Tuan Hamba Gasidah. Jadi, kalau boleh, hamba ingin memperisterikan Gasidah. Jangan marah. Tuan hamba tidak boleh memperisterikan anak hamba kerana kedudukan tuan hamba tidak setara dengan hamba. Tidak, Tuan Hamba jangan pandang hamba tiada mata. Hamba lebih kaya daripada Tuan Hamba, lebih kaya daripada Abdul Wahab, lebih kaya daripada Abdul Wahid. Kalau Tuan tidak percaya, ini buktinya. Harta Ismet di luar negeri? Pakistan, Turkistan, Afghanistan, Hindustan, Gostan? Di mana tu? Dekat dengan negeri syaitan. Negeri syaitan pun Ismet ada harta. Kongustan, Tipistan, Popostan, Tanjung Rambutan. Kaya. Anak anda Abdul Wahab, ayah anda minta maaf. Anak anda boleh kahwin dengan Gasidah. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kalau anak anda marah, anak anda akan dijual. Dan harta benda semua, ayah anda rampas. Oh, itu jikalau anak anda yang marah. Jikalau ayah anda pula yang marah, Kalau ayah anda marah, tiada apa-apa. itu namanya perjanjian berat sebelah. Ini anak anda sendiri yang bawa surat perjanjian. Jikalau anak anda yang marah, anak anda akan dijual seluruhnya. Tetapi jikalau ayah anda yang marah, ayah anda akan dijual sepenuhnya. Cuba ayah anda lihat. Beri ayah anda masa 5 minit. Apa kata Tuan Penasihat? Kita tanda tangan atau tidak? Pada pandangan saya, lebih baik kita tanda tangan sahaja. Kerana Abdul Wahab dan Abdul Wahid kita sudah berjaya jual. Ini apatah lagi Abdul Wahab. Hanya si budak mentah saja. Betul. Jika perkara ini berhasil, saya akan berikan 25%. Jangan takut, tanda tangan sahaja. Baiklah, mari. Baik anak anda Abdul Wahab, ayah anda bersetuju. Baiklah, jikalau ayah anda bersetuju, sila turunkan tanda tangan. Baik, anak anda pula. Anak anda Abdul Wahab, selepas daripada menandatangan ini, jika terdapati apa-apa, ayah anda minta halal. Baik, begitu juga ayah anda minta halal juga sampai akhirat. Silakan duduk Adinda Gasidah. Tidak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Jika suami makan, isteri mesti menjadi pelayan. Pelayan, undang-undang ini sangat bijak.
kerana undang-undang ini mengurangkan sikap mengongkong dalam keluarga. Silakan duduk ayahanda. Oh, ayahanda tidak boleh duduk. Kalau menantu makan, ayahanda mesti jadi hakim. Hakim, Ya, undang-undang ini lagi bijak kerana bapa mertua mesti hormat pada menantu. Bapa mertua tidak lama lagi akan mati. Menantu pula yang akan kekal dalam rumah ini. di dalam rumah ini semua orang tidak boleh makan. Cuma boleh ambil bau saja. Ambil bau saja? Ya, Ini undang-undang lagi bijak. Ananda pun sudah semakin kenyang, badan Ananda pun sudah semakin letih. Ananda mahu berehat. Selamat malam. Kanda, menurut undang-undang yang ada di dalam rumah ini, suami tidak boleh tidur bersama-sama isteri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Bagus Adinda. Ini merupakan undang-undang yang paling besar di antara undang-undang yang lain. Undang-undang ini dinamakan Undang-Undang dalam Merancang Keluarga. Selamat malam Adinda. Semua undang-undang pun bagus. Bila dia ini nak marah? Hari ini saya ingin memberitakan siapa yang suka barang dalam rumah ini boleh ambil semua. Tuan Segaraga, Abdul Wahab buat hal. Abdul Wahab buat hal. Menantu hantu? Semua berhenti. Apa kalian fikir ini harta bapa kalian punya? Jin, jembalan, iblis. Kamu semua jangan takut pada dia. Ambil semua. Abdul Wahab, jika begini tingkah laku kamu, kau tidak layak jadi menantu aku. Kau boleh keluar. Ini betul-betul ayahanda. Kau ingat aku main-main? Engkau boleh keluar. Keluar. Ini betulkah ayahanda? Kau keluar. Oleh kerana ayahanda sudah marah, ayahanda akan dijual. Harta-harta ayahanda, Ananda akan ambil semuanya. Alamak,